Bismillah. Testing suara. Jelas sana, jelas. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini berkumpul kita pada hari Jumaat yang mana kita panggil hari Jumaat ni dipanggil Sayyidul Ayyam, dipanggil penghulu segala hari, yang mana pagi ni, pagi Jumaat, disuruh ataupun disunatkan pada kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian berkitab secara online, iaitu kitab Risalatul Misbahil Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Jadi baik, hari ini kita akan sambung lagi perbahasan bab yang baru, iaitu bab perbahasan ihsan. Bab perbahasan ihsan. Jadi kalau siapa yang ada kitab di sana tu, kalau dalam kitab Jawi muka surat 6.
Kalau kitab Rumi tak silap pada muka surat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula ihsan itu. Jadi kita sebelum ni kita dah bahas dah, iaitu bab Islam, muka surat 11. Tak maaf, Kitab Rumi muka surat 11. Kitab Jari muka surat 6. Baik. Jadi kita dah bahas sebelum ni apa itu Islam, apa itu iman. Jadi maklum Islam itu mengaku secara zahir. Adapun iman mengaku di dalam hati. Dan apa itu ihsan? Ni dia nak kena bahas. Jadi dalam kalimah bahasa Arab, ihsan itu diambil daripada perkataan ahsana. Ahsan. Ahsana yuhsinu ihsana. Sebab tu kalau orang belajar bahasa Arab, dia kata ahsanta. Baik. Kata bagus kau. Sebenarnya ahsana ni dia ambil daripada perkataan hasuna yahsunu, husnan. Asal perkataan ihsan asalnya perkataan pada hasuna, baik. Apabila dia ditambahkan alif pada perkataan ahsana, lalu berubahlah wazannya, lalu berubahlah maknanya. Sebab tu kaedah bahasa Arab dia kata apa? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya binaan huruf itu menunjuk di atas bertambahnya binaan, menunjuk di atas bertambahnya makna. Sebab tu kalau bahasa Arab, bila tambah satu huruf, maka makna dia berlainan. Kalau kita kata hasuna itu dengan mana baik. Kalau ahsana dengan mana membuat baik. Apa semua membuat baik? Mana kita buat baik pada orang. Kita panggil ahsana. Itu pada lughah, pada bahasa. Tambah satu alif je. Dia tambah alif je, jadi berlainan makna. Makna tu dah berbeza. Tu dia baik. Kata dia bermula ihsan itu ialah berbuat baik. Dia kata berbuat baik tu. Kalau hasuna baik saja. Kalau ahsana, yang mana ihsan, ahsana yuhsinu ihsan. Kalau ihsan tu dengan mana? Berbuat baik. Berbuat baik dengan makna apa? Iaitu mengerjakan segala perintah Allah. Itu maksud berbuat baik. Itu dari segi ihsan pada makna syara', iaitu mengerjakan segala perintah Allah Ta'ala. Seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Sebab tu dikatakan orang buat baik. Dalam Islam, yang dikatakan ihsan itu, orang itu mengerjakan segala perintah Allah Ta'ala. Kalau dikatakan seorang tu tak mengerjakan perintah Allah Ta'ala, tak dikatakan ihsan. Kita kata kawan kita buat baik dengan kita. Dia baik sungguh. Tapi dia tak pernah sembahyang. Memang dia hakikat yang kita tahu dia cakap kita baik. Memang betul lah. Dalam dunia ni ada setengah tu orang tu jenis baik. Tapi dalam Islam dia tak panggil baik. Sebab apa? Orang yang dikatakan membuat baik ni, kita panggil bahasa Arab ihsan lah. Kalau bahasa Melayu panggil berbuat baik. Orang yang dikatakan berbuat baik ni iaitu orang yang mengerjakan suruhan Allah Ta'ala. Selama mana dia mengerjakan suruhan Allah Ta'ala, dikatakan orang tu ihsan. Dia ada sifat ihsan. Adapun di sisi istilah kita, makna bahasanya, ihsan tu berbuat baik. Tak kira lah orang kafir ke, orang Islam tapi tak sembahyang, tapi kita kata dia buat baik kat kita. Dia tolong kita. Kita panggil dia buat baik.
Tapi kalau nak dikatakan dalam syarak, yang dikatakan ihsan itu ialah orang yang mengerjakan perintah Allah. Tu dia. Seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Daripada segala yang disuruh itu dengan elok. Daripada segala yang disuruh itu dengan elok. Apa maksud kata dengan elok? Yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukun. Rukun-rukunnya, rukun-rukun perkara, iaitu segala syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Yang ini rukun-rukun bagi perkara yang disuruh itu. Baik, kita tengok. Jadi sebab tu kita kata dalam syarak, kita kata semayang. Orang semayang tidak ada syarat, tidak ada rukun. Maka dia tu tidak dikatakan mengerjakan suruhan Allah Ta'ala. Semayang dah, tapi syarat tak cukup. Rukun tak ada. Satu dia terluput. Dia luput satu je. Apa dia? Rukun semayang tu dia tak baca bismillah. Maka tak dikatakan ihsan. Tu dia. Ataupun kita kata tak cukup syarat. Syarat semayang. Syarat semayang iaitu salah satunya apa? Menghadap kiblat. Tiba-tiba tak menghadap kiblat. Menghadap kot lain. Semayang dah, tapi kita nampak dia semayang dah. Itu tidak dikatakan ihsan. Sebab itulah bila tidak ada ihsan ni, dia boleh merosakkan amalan ibadat kita. Ihsan inilah nak menyempurnakan amalan ibadat kita sebenarnya, tuan-tuan. Kalau tak ada ihsan, habislah kita. Pahala kita tak dapat. Semayang kita tidak sah. Amalan ibadat kita tidak sah. Sebab apa? Sebab tidak ada syarat, tidak ada rukun. Kami tengok. Seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Ni. Saat lagi nanti akan datang dia nak bahas ihsan tu macam mana. Adakah syarat nak menyempurnakan ibadat ataupun hanya sekadar untuk mengesahkan ibadat? Ni depan nanti dia bahas. Dia kata dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia, akan Allah sekalipun. Walaupun kita beribadat pada Allah Ta'ala, tapi kita tak nampak Allah Ta'ala. Ni akan datang dia nak bahas. Inilah yang dikatakan maqam. Dia katakan maqam apa ni? Maqam musyahadah. Maqam musyahadah ni, kita beribadat kepada Allah Ta'ala seolah-olah kita seolah-olah Allah Ta'ala tu di hadapan kita. Tapi bukan i'tikad. Tasawuf ni bukan bab i'tikad. Dia bab musyahadah. Bab pandangan mata hati. Kalau i'tikad kata Allah Ta'ala duduk hadapan kita, itu jadi itu bab apa? Bab iman. Kalau kita kata Allah Ta'ala duduk di hadapan kita, itu merosakkan akidah kita. Tapi kalau kita kata aku semayang ni seolah-olah Allah Ta'ala tu di hadapan aku. Orang tanya kita, kau i'tikad ke? Aku tak i'tikad. Seolah-olah aku pandangan mata hati. Kalau pandangan mata hati, itu tidak rosak i'tikad. Dia kena ingat, tasawuf tu bukan bab i'tikad. Tasawuf ni bab hati. Nak menyempurnakan ibadat kita, kena ada tasawuf. Baik, tengok dia kata. Menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia, akan Allah Ta'ala sekalipun. Ini panggil melihat di sini. Ini melihat dengan mata hati, bukan dengan mata zuhir. Dengan mata hati kita. Tengok. Baik. Kemudian,
Jadi pula kemudian tengok dia nak bahas pula. Jadi ihsan-ihsan ni adakah perkara nak mengesahkan ibadat kita, ataupun ihsan-ihsan ini nak menyempurnakan ibadat kita? Ulama nak bahas. Dan bermula ihsan ini, ihsan ni tengok, ialah syarat bagi kesempurnaan agama Islam jua. Syarat sahaja. Nak menyempurnakan Islam, nak menyempurnakan agama Islam. Kalau tak ada ni, jadi semayang kita tu seolah jadi sia-sia. Tengok. Bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Kalau syarat nak bagi sah agama Islam, nak tak nak kena ada ihsan. Ni bahaya ni. Sebab itulah ihsan ni hanya nak menyempurnakan agama Islam. Orang tanya kita, dia ni orang ni bersifat dengan dengki lah ni. Dia ni bukan orang Islam ni. Tak. Dia cuma tak sempurna Islam dia. Tapi bukan untuk dia nak mengesahkan, bukan untuk mengesahkan agama Islam. Nak sahkan agama Islam, kita maklum dah. Menyesahkan agama Islam, kenapa? Kena cukup 5 rukun Islam yang 5. Syahadah. Tak nanti kata nak masuk Islam tu, dia ni kena tak boleh ada sifat, tidak boleh ada sifat mazmumah, baru nak masuk Islam. Tak. Dia nak sahkan ibadat, nak sahkan Islam itu mesti ada ihsan. Mudah-mudah ginilah kita cerita. Jadi kita ni makan harian ni, kalau ikut yang wajib bagi makanan kita ni, iaitu nasi. Nasi, makanan kita nasi. Kemudian kita buat nasi, lepas tu ada lauk. Cukup dah makanan harian kita. Tapi nak menyempurnakan, nasi, lauk. Kita letak nasi, kemudian bila ada nasi tu ada lauk ikan. Cukup dah sebenarnya. Ada nasi, ikan. Hak tu benda makanan tu, hak tu wajib. Tapi orang tanya, kalau ada sayur ulam-ulam tu, kalau ada tu okey tak? Itu untuk menyempurnakan makanan, dia kena ada ulam-ulam, kena ada sayur. Barulah makanan tu sedap. Nampak lagi? Boleh kita makan tu jadi kenyang. Kenyang dah. Bukan tak kenyang. Tapi rasa nak kenyang, nak rasa kenyang tu lagi sedap lagi. Boleh sedap. Boleh ingat-ingat. Aku ada sayur ulam tadi, petai pula dah. Itu nak mengenyangkan lagi tu. Barulah dikatakan sempurna. Sempurna tu dengan apa? Dengan ada sayur-sayuran. Padahal kalau kita makan pun nasi dengan lauk, satu lauk cukup dah. Lauk ikan cukup dah. Buat sambal ikan cukup dah. Tapi dia rasa tak puas hati kita, tak sempurna. Tak sempurna kalau tak ada sambal belacan. Tak sempurna kalau tak ada sambal belacan. Itu untuk menyempurnakan makanan. Nampak tak? Begitu juga dalam Islam. Jadi ihsan tu, ikutkan Islam tu kita maklum dah. Dah semayang, semayang, syahadah, buat zakat, mengerjakan haji. Maklum dah. Tapi bila ada ihsan tu nak menyempurnakan agama Islam. Apa ihsan tu? Salah satu iaitu ikhlas. Sifat ikhlas akan datang dibahas. Jadi ikhlas ni lah untuk menyempurnakan amalan ibadat kita dalam amalan ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Ikhlas tu kena ada. Orang tanya, semayang tu kalau tak ikhlas tu sah tak semayang kita? Orang tanya kita. Kita nak jawab lagu mana? Semayang kita tetap sah. Tapi sempurna ke tak? Tak sempurna. Sebab apa? Sebab tidak ada ikhlas. Kita semayang elok dah. Bahasa cukup dah. Aku semayang tadi tak ikhlas tadi. Sebab apa tak ikhlas? Orang tua suruh semayang tadi dalam keadaan aku terpaksa. Semayang tu semayang dah, lepas dah tanggungjawab tu. Tapi tak sempurna.
Dia jadi kotor. Tak sempurna. Duduk gelisah hati lagi. Apa? Allah. Tak ikhlas tadi. Nampak lagi habis itu. Itulah bandingan dia tadi tengok. Bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Bukanlah ihsan itu syarat untuk mengesahkan agama Islam. Tak. Kalau orang tanya, kalau makan nasi tu adakah syarat kena ada belacan, sama belacan? Tak syarat. Dia kena nasi, kena lauk je syaratnya. Mau kenyang. Habis tu sama belacan tu, kalau bukankah kena ada nasi, kena sama belacan? Tak. Sama belacan tu untuk menyempurnakan makanan kita tadi. Kalau orang tanya. Begitu juga. Agama Islam tu, kalau sembahyang tu, kalau tak ada ikhlas tu lagu mana tu? Sah ke tak? Sembahyang tetap sah. Tapi tak sempurna. Pahala kurang lah. Pahala kurang. Macam makan tadi lah tadi. Macam makanan tadi. Itu dia. Habis itu. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok. Macam mana dia katakan orang tu dia tidak mengerjakan ibadat dengan elok? Ni. Kalau orang tanya kata, macam mana orang tu dia tak mengerjakan ibadat dengan elok? Dia buat semai-mai ke? Tak, bukan begitu. Dia tengok. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, lagu mana? Rupa dia. Dengan bahawa tidak cukup syarat. Syarat tak cukup sembahyang. Dan rukun lagi pula, rukun tak ada, tak cukup. Sembahyang rukun tak cukup. Apa dia? Tak baca bismillah dalam Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i kita, bismillah itu salah satu daripada Fatihah. Bismillah itu salah satu daripada Fatihah. Itu wajib. Tengok. 2 dah. Dan tidak ada ikhlas. Tak ada ikhlas. Tengok. Tidak ada ikhlas. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni bersih hati. Dia asal perkataan ikhlas ni. Ikhlas ni akhlasa yukhlisu ikhlasan. Membersih. Buat jadi bersih. Buat jadi suci. Asal-asal khalasa ni maksudnya suci. Kosong. Itu mengikhlas. Itu pada makna lughah. Pada makna syarak banyak. Banyak perkataan ulama menyebut tentang ikhlas. Di antaranya kata Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jawi muka surat berapa? Jawi pada muka surat 7. Jawi muka surat 7 atas sekali. Baik, tengok. Jadi ikhlas ni mengikut perkataan ulama ada banyak. Di antaranya perkataan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi ni dipanggil pelopor bagi al-mutasawuf. Kita panggil pengasas. Founder dia. Founder dalam ilmu tasawuf dia. Iaitu siapa dia? Dalam ilmu tasawuf. Founder dia iaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi dia kata apa? Dia kata al-ikhlasu tasfiyatul amal minal kudurati. Ikhlas kata dia, ikhlas itu ialah tasfiyatul amal, membersihkan amalan ibadat daripada sifat-sifat kekotoran ataupun daripada sifat-sifat mazmumah. Itu yang dikatakan ikhlas. Kita bersihkan amalan ibadat kita daripada sifat-sifat mazmumah, itu dikatakan ikhlas. Itu perkataan Syekh Junaid Al-Baghdadi, iaitu pelopor bagi al-mutasawuf. Kita panggil founder dia. Founder bagi al-mutasawuf. Kemudian
Itu perkataan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kata Imam Imam Al-Sahli. Kata Imam As-Sahlu, dia kata al-ikhlas itu tasfiyatul amal minal ujub. Tasfiyatul amal minal ujub. Membersihkan amalan ibadat daripada sifat ujub. Itu dikatakan ikhlas. Ikhlas membersihkan amalan ibadat daripada sifat ujub. Apa sifat ujub? Kita perasan diri kata kita ni lebih. Kita perasan kata diri kita ni lebih. Sebagai contoh, kita kata, kita duduk sorang-sorang, bahasa kata diri aku ni hebat. Aku ni pandai baca kitab. Aku ni kuat mengaji. Contoh, dia ada perasaan diri, perasaan hati. Perasaan, bukan perasaan. Berasa diri kata hebat. Berasa diri kata, dia ni kuat mengaji pada pagi sampai malam. Itu dipanggil ujub. Jadi nak dapat ikhlas itu, kata Imam As-Sahlu, seseorang itu membersihkan amalan ibadat daripada sifat ujub. Kalau mengikut ta'rif, definisi Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia kata, dia kata apa? Membersihkan amalan ibadat daripada sifat kekotoran, iaitu sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni umum lah, lagi umum daripada sifat ujub. Takabur, riya, sum'ah, dengki dan sebagainya lah. Tu dia. Habis itu, itu perkataan ulama. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidak disuruh oleh mereka itu illa liya'budullah. Mereka sesungguhnya beribadatlah oleh mereka itu kepada Allah Ta'ala. Beribadat kepada Allah Ta'ala tu dalam keadaan mereka itu ikhlas di dalam agama. Bahasa kita panggil syok sendiri. Syok sendiri, betul? Jadi Puan Rohani kata, orang wujud ni syok sendiri. Oh, aku ni pandai masak. Aku ni pandai masak. Dia perasan diri lah tu. Syok sendiri. Tak boleh tu. Aku ni pandai masak ni, berapa banyak benda aku pandai masak. Tak boleh tu. Aku ni boleh baca kitab banyak. Dia berasa diri dia hebat. Tak boleh tu. Kalau buang hak tu, maka kita dapat sifat ikhlas. Buang hak tu dapat sifat ikhlas. Jadi ta'rif sifat ikhlas ni banyak. Itu di antaranya. Kalau saya tengok dalam kitab kalau dalam kitab Syarah Kifayatul Adkiya, ada banyak. Kata Imam Mahasibi, al-ikhlasu huwa ikhrajul khalqi an mu'amalatir rabbi. Allah Akbar. Ni. Kata Imam Muhasibi, ikhlas itu ialah mengeluarkan makhluk daripada bermuamalat akan Tuhannya. Allah Akbar. Seolah-olah kata, mengeluarkan makhluk. Maksudnya apa? Ini kalam tasawuf. Ikhrajul khalqi an mu'amalatir rabbi. Mengeluarkan makhluk. Maksudnya apa? Mengeluarkan kata sifat kita ni daripada bermuamalah. Apa muamalah? Berkongsi dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah kata gini, aku mengerjakan ibadat ni hanya Allah Ta'ala saja yang izinkan. Bukan daripada perbuatan aku, tapi dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala. Tak ada suara pula. Siapa-siapa boleh tolong Semua dengar kalau tak dengar bagi tahu Baik. Bila terlintas perasaan ujub tu, kita kena cepat-cepat istighfar, Ustaz. Gitulah. Kita kata ini daripada syaitan Ujub tu, bila ada ujub tu, Allah Akbar, minta jauh.
kita minta jauh. Jadi kata Imam Mahasibi, ikhlas huwa ikhrajul khalqi, mengeluarkan akan makhluk, yang ini sifat makhluk itu daripada bermuamalah akan Tuhannya. Apa maksud bermuamalah? Apa maksud bermuamalah? Maksud bermuamalah ni maksudnya seolah kita ni mengeluarkan sifat makhluk kita. Hanya Allah Ta'ala saja yang memberi bekas. Itu dia panggil, kata Imam Mahasibi, itu nak kata ikhlas. Nak dapat sifat ikhlas. Maksudnya kita sembahyang ni, Allah, akunya hanya tidak ada usaha dan ikhtiar melainkan pertolongan Allah Ta'ala saja. Baik. Kemudian kata Abu Osman, al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliqi faqat. Allahu Akbar. Ni saya ambil dalam syarah kitab Kifayatul Azkiya, kitab Arab. Dia kata apa? Tak apa, saya tuan terjemah. Kata Abu Osman, al-ikhlasu, ikhlas itu ialah terlupa akan memandang makhluk itu dengan sebab mengekali melihat kepada pencipta. Maksudnya apa? Nak dapat sifat ikhlas tu, kata Abu Osman, kita terlupa memandang, kata kita melupakan apa perbuatan daripada makhluk. Hanya kita memandang kepada pencipta. Pencipta yang melakukan. Pencipta yang menjadikan. Tuhan yang menjadikan kita. Contoh sebenarnya ni. Kita pandai masak. Kita terlupa pandang pada diri kita. Bukan aku yang pandai masak. Tapi Allah Ta'ala yang menjadikan aku pandai masak. Kita pandai, kalau tilik pada tu, dikatakan ikhlas. Dikatakan ikhlas. Kita terlupa memandang pada makhluk. Ni kalau tasawuf ni tinggi sikit. Sebab ikhlas ni dia takrif dia banyak. Sebab tu kadang-kadang bila ikhlas tu dia takrif, kalau mengikut perkataan wali-wali dia makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Baik. Sebab itulah ikhlas tu kalau disebut dalam kitab Hikam, dalam kitab Hikam, syarah Imam Asy-Syarqawi, syarah bagi matan Hikam. Matan Hikam tu Ibnu Athaillah As-Sakandari nama dia. Syarah dia buat oleh Imam Asy-Syarqawi, Abdullah Asy-Syarqawi orang Mesir. Imam Asy-Syarqawi ni beliau pernah menjadi, Allahumma salli Muhammad, Syekhul Azhar pada zaman dia, lama dah. Imam Asy-Syarqawi ni guru kepada Imam Baijuri. Beliau ni orang hebat. Jadi disebut dalam tu, dia kata ikhlas itu dia ada 3 martabat. Kita nak bahas ikhlas ni panjang sikit. Tak apalah. Ikhlas itu dia ada 3 martabat. Kata dia yang pertama, ikhlas peringkat pertama dia panggil ikhlasul awam. Ikhlas peringkat yang pertama, yang bawah ni, ikhlasul awam. Ikhlas bagi orang awam. Macam mana ikhlas orang awam? Kata Imam Syarqawi, ikhlas orang awam, kata dia, dia buatkan sesuatu amalan ibadat kerana nakkan pahala. Dia buat sesuatu amalan ibadat kerana nakkan pahala, dikatakan orang tu ikhlas juga. Sebagai contoh, aku pagi ni aku nak belajar ni bukan semata-mata nak tambah ilmu, tapi aku nakkan pahala. Pahala belajar aku. Kata Imam Asy-Syarqawi, dia kata apa? Orang tu dapat sifat ikhlas dah. Tapi ikhlas dia, ikhlas peringkat ikhlasun awam. Itu martabat yang pertama. Kata Imam Syarqawi, martabat yang kedua dipanggil ikhlasul muhibbin. Apa dia ikhlasul muhibbin? Iaitu ikhlas peringkat yang kedua ni
dia melakukan, dia mengerjakan amalan ibadat kerana nak mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang balik, ikhlasul muhibbin ialah ikhlas dia mengerjakan amalan ibadat kerana nak mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, ikhlas dia tangga yang kedua. Dipanggil ikhlasul muhibbin. Iaitu ikhlas mereka yang mengerjakan amalan ibadat kerana untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala. Bukan kerana nak syurga. Seperti perkataan Rabi'atul Adawiyah, dia nak mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Dia mengerjakan amalan ibadat kerana nak mencapai keredaan Allah Ta'ala. Itu dipanggil ikhlas yang kedua. Adapun martabat yang terakhir, iaitu ikhlas yang ketiga. Ini ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas yang paling tinggi. Apa dia? Dikatakan ikhlasul arifin. Dipanggil ikhlasul arifin. Apa dia ikhlasul arifin? Iaitu ikhlas bagi para wali. Apa dia ikhlas para wali? Mereka mengerjakan amalan ibadat. Mereka tilik pandangan mereka itu. Mereka tilik pada diri mereka itu tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah Ta'ala sahaja. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ini melakukan amal ibadat bukan semata-mata dengan usaha ikhtiar mereka, tetapi dengan izin Allah Ta'ala. Mereka memandang kepada Allah Ta'ala sahaja yang mengizinkan mereka boleh melakukan amal ibadat. Bukan dengan sebab usaha ikhtiar mereka, tak. Itu ikhlasul arifin, ikhlas yang paling tinggi. Kalau orang wali-wali dia fikir gitu. Dia kata aku boleh semayang hari ini dengan izin Allah Ta'ala. Dia syuhud, musyahadah dalam hati dia. Allah Ta'ala yang memberi pertolongan kepada dia. Allah Ta'ala yang mengizinkan dia melakukan amal ibadat. Sentiasa syuhud dalam hati. Itu dikatakan ikhlasul arifin. Jadi ikhlasul arifin dia, mereka itu memandang kepada hati mereka, mereka pandang hati mereka, mereka mengerjakan amal ibadat dengan izin Allah Ta'ala. Gerak mereka itu, diam mereka itu dengan izin Allah Ta'ala. Itu yang disebut dalam kitab Syarah Asy-Syarqawi, dalam syarah bagi matan hikam. Habis itu. Banyaklah perbahasan sifat ikhlas ni banyak. Itu dia. Kemudian itu perbahasan sifat ikhlas. Kemudian kita tengok lagi. Dan tidak cukup syarat dan rukun. Dan tidak ada ikhlas. Yang dikatakan orang itu mengerjakan ibadat, dikatakan tidak mengerjakan ibadat dengan elok, apa dia? Bahawa tidak cukup syarat. Dia tidak cukup syarat. Dan rukun. Dan tidak ada ikhlas. Dan tidak khusyuk. Apa khusyuk? Tulis itu. Khusyuk iaitu tetap hati dan anggota seseorang. Itu panggil khusyuk. Khusyuk ni tetap hati dan anggota. Dia panggil khusyuk. Khusya'a. Khusya'a. Khusyuk tetap hati. Sebab tu kita orang kita tegur bila makan. Allah khusyuknya makan. Tak pandang kat orang. Apa maksudnya? Sebab dia hati dia tetap pada makan. Hati dia tu khusyuk dalam makan. Sebab tu dia tak pandang orang lain. Macam kita lah semayang. Khusyuk. Apa khusyuk? Hati kita tetap pada semayang.
Tak ada fikir, kata aku nak makan lepas ni, tak ada. Terfikir aku nak makan nasi biryani sedap ni, tak ada. Dia khusyuk dalam semayang tu, maksudnya hati dia tetap. Kata ulama, dia nak mendapat khusyuk, seseorang nak mendapat khusyuk, dia tadabbur dengan apa yang dia baca dalam semayang. Dia tadabbur. Apa tadabbur? Dia menghayati. Dia menghayati dalam semayang dia. Dia menghayati dalam semayang dia. Itu yang dia katakan nak mendapat khusyuk dalam semayang. Kata Babelah, Tok Guru saya Babelah Cenok. Orang Cenok. Kata dia kalau nak sebelum kita nak semayang tu istighfar 3 kali. Nak mendapat khusyuk dalam semayang tu, di antaranya kita istighfar 3 kali sebelum masuk semayang. Sebelum kita takbir tu, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali, kemudian kita bawa takbir. Itu setengah nak mendapat khusyuk. Kemudian kita tadabbur, kita menghayati apa yang kita baca. Tak kira kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ataupun kita tadabbur dalam hati dan sebelum kita semayang kita istighfar. Baik. Kemudian itu khusyuk dan tawaduk. Tawaduk ni merendahkan diri. Jadi nak mendapat nak dikatakan orang yang tidak mengerjakan ibadat itu ialah dengan tidak ada tawaduk. Apa tawaduk? Merendahkan diri. Maksud merendahkan diri ni maksudnya kita semayang, kita menghinakan diri kita. Sebab tu apabila kita sujud tu, dikatakan kata ulama dalam kitab Musalli, orang tu dipanggil menghinakan diri dia. Seseorang tu dia kena ada dalam niat kata aku menghinakan diri dengan Allah Ta'ala. Kita kena ada sifat tu, sifat tawaduk. Sifat tawaduk tu penting. Bukan sifat tawaduk tunduk kepala, tunduk, bukan gitu. Allah tawaduknya tunduk kepala, bukan. Memang tawaduk juga tu. Allah tawaduknya tidur banyak. Tawaduk ni merendah diri. Jadi bukan merendah diri, bukan dari segi anggota, hati kita tu. Dia kena ingat, tawaduk, khusyuk tu semua sifat hati. Sifat hati. Kalau bab tasawuf ni bagi sifat hati. Tak ada kena dengan perkara zahir. Kita tunduk kepala, Allah merendah diri hati kita. Kita merendah diri. Merendah diri maksudnya kita menghinakan diri kita. Kalau kata guru saya ni, istilah dia kalau belajar dulu, bila cakap sembang-sembang kata tak pandai. Kata baba lagu ni apa? Tahu kita? Dia kata tak tahu. Bukan tak pandai, dia merendahkan diri. Tawaduk. Tak pandai. Sikit-sikit tak pandai. Apa tak pandai? Bukan tak pandai. Istilah tak pandai itu maksudnya dia merendah diri. Tengok Syekh Daud tulis dalam kitab dia, Al-Fakir. Oh, orang papa ni. Orang miskin. Dah Al-Fakir maksudnya dia merendahkan diri dia. Dia tawaduk. Dia ada sifat tawaduk. Sebab tu kalau seorang tu, kalau kita tengok, kata dalam sebut dalam kitab, cuba tengok penulisan ulama dulu, semuanya tawaduk. Dia menggunakan bahasa al-fakir, menggunakan bahasa hamba, semua tawaduk. Itu baru ada sifat tawaduk. Tu payah zaman dulu Allah. Sebab tu orang zaman dulu belajar dia mudah dapat. Dia mudah tangkap orang dulu tu. Sebab dia ada sifat tawaduk. Kita pun ada sifat tawaduk. Kena ada. Orang tanya kita lagu mana, tak tahu, tak pandai, kita tengah cuba tanya orang lain dulu. Bila jawapan tak pasti tu kata, saya tak tahu tu, tanya orang dulu. Orang kita bila jawapan tak pasti terus jawab dah. Saya rasa macam ni. Rasa dah. Sebab nak makan nak dah rasa. Dia kena jawapan tu biar ada tempat berlandasannya. Biar tempat ada landasannya. Ada sumber ni. Baik. Maka dinamakan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok tadi, nama apa? Nama dia orang yang tidak berbuat elok.
Maksudnya dia tidak berbuat elok dengan amalan ibadat dia. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Ni kena ingat ni. Tak cukup syarat. Satu, tak cukup rukun. Tidak ada ikhlas. Tidak ada khusyuk. Tidak ada tawaduk. Apabila dia ada 5 perkara ni, barulah dikatakan orang itu mengerjakan amalan ibadat dengan elok. Barulah dikatakan seseorang itu mengerjakan amalan ibadat dengan elok. Tapi kalau tak ada 5 perkara ni, tak cukup syarat, tak cukup rukun, tak ada ikhlas, tak khusyuk, tak tawaduk dalam amalan ibadat. Bila 5 ni tak ada, maka tidak dikatakan seseorang itu mengerjakan amalan ibadat dengan elok. Tapi kalau orang tanya, sah tak sembahyang? Sah tak amalan ibadat? Amalan ibadat tu sah. Tapi tak sempurna amalan ibadat kita. Amalan ibadat kita tak sempurna. Sebab tu dia kata, maka tidak sempurnalah agama Islam. Dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Macam mana tak dapat terima pahala? Sebab apa? Kerana dia tidak berbuat baik dalam sembahyang, dalam ibadat dia. Kalau orang tanya, apa maksud tak berbuat baik, Ustaz? Kalau orang tanya, apa yang maksud kata yang dia tu, seseorang tu tidak berbuat baik dengan amalan ibadat dia? Iaitu tidak cukup 5 perkara. Kalau orang tanya kita. Yang pertama, tidak cukup syarat, tidak cukup rukun, tidak cukup tidak ada ikhlas, tidak ada khusyuk, tidak ada tawaduk. Tengok. Sebab tu dia kata Allah Ta'ala tak terima pahala. Allah Ta'ala tak memberi pahala pada kita. Sebab apa? Cuba tengok. Orang sembahyang, kalau luput satu syarat sembahyang, pahala dapat ke tak? Tak dapat. Orang tu tak cukup rukun sembahyang, pahala dapat tak? Tak dapat. Sebab tu kita kata kita risau, kita takut, bimbang takut amalan ibadat kita ni tak dapat pahala. Sebab tu nak dapat pahala tu kena ada 5 perkara ni, insya-Allah. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Berkata ia. Ni kita kata Sayyidina Umar. Ni hadis panjang ni. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baris tu bukan 'inda Rasulullah, 'inda Rasulillah. Tolong betulkan baris dalam kitab Jawi. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zatal yaum, pada satu hari. Idh tala 'alaina rajulun shadidun bayadis thiyab shadidus sawad asy-sya'ri la yura 'alai asarus safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa an-nabiyya. Tu. Hatta jalasa an-nabiyya. Dia bukan nabiyya tu. Dia sepatutnya jalasa ilan nabi. Kitab tu tolong bagi tahu yang Rumi. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya kata cakap sehingga duduklah ia seorang tadi tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata sehingga duduk Nabi. Sebab tu saya cakap kitab ni ada hadis ni ada jatuh. Hatta jalasa ilan Nabi, bukan hatta jalasan Nabi. Baik, tengok. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizaihi. Ni. Kalau dalam bahasa Arab tu asnada ni dia sandarkan dua kepala lutut kepada kepala lutut Nabi. Kemudian meletakkan tangan kafai, ni kafai. Ni tapak tangan di atas peha fakhizain. Fakhizain.
Tengok. Kemudian waqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Itu wa tu'tiyaz zakata, bukan tu. Ini banyak baris salah ni dalam kitab Jawi. Rumi baris bawah, betul. Wa tasumu ramadana wa tahajjul baita, bukan wa tuhajju. Wa tahajjul baita an istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala. Ini jatuh perkataan ni, tulis. Tak tahu, saya tak pasti yang kitab Rumi. Qala an tu'mina billah. Sebelum qala an tu'mina billah tu, qala fa akhbirni 'anil iman. Qala fa akhbirni 'anil iman. Dia kena celah-celah di antara an tu'mina billah tu, kena tulis qala fa akhbirni 'anil iman. Jadi hadis 40 ni dia imam dalam hadis Imam Nawawi dalam kitab Imam Nawawi. Hadis ni hadis yang kedua. Saya dulu waktu di pondok di Kelantan mula-mula dulu, waktu saya belajar dulu, kitab ni saya belajar dulu hadis 40 syarah bagi Imam Nawawi sendiri. Dia hadis 40 ni banyak syarah dia. Jadi dia matan tu Imam Nawawi tulis, Imam Nawawi bawa letak dalam kitab dia, syarah pun dibuat juga. Jadi waktu saya dulu, waktu belajar dulu di pondok, waktu umur 21 dulu tak silap, kitab ni kena ngapal ni. Matan hadis 40 kena ngapal. Ni lama dah, ni pun tak lama tak ulang. Terlupa, tapi kita selalu baca tu ingatlah. Jadi hadis ni panjang ni, hadis ni panjang. Tengok. Kata dia, qala fa akhbirni 'anil iman. Rumi ada, alhamdulillah. Muka surat apa kitab Rumi saya tak pasti. Tolong tanya. Tolong perhati fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ni. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Dia kalau ikut Imam Bukhari Muslim tu dia ada panjang lagi hadis ni. Kalau Imam Bukhari Muslim dia ada panjang lagi, lafaz ni ada sambungan lagi. Baik, kita tengok. Artinya, di antaranya kami menduduki kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Tiba-tiba ni. Dia panggil izfujaiyah. Tiba-tiba kelihatan di atas kami seorang lelaki yang sangat putih pakaian dan bersangatan hitam rambutnya. Tidak nampak bekas-bekas perjalanannya. Tak ada kesan nampak perjalanan, tak nampak orang musafir pun ini. Tapi rambut hitam, pakaian putih. Tengok. Dan tidak mengenal akannya oleh seseorang pun daripada puak kami. Seorang pun tak seorang pun tak pernah nampak dia. Sehingga ia menduduki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sandar ia akan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah. Dia sandarkan dua lutut dia. Macam ni berhadapan lah. Lutut sama lutut. Macam ni. Lutut. Lutut sama lutut.
Dan meletak ia akan dua tangannya ke atas dua paha Rasulullah SAW. Oh, hebat dia ni. Boleh ambil tangan letak kat paha, letak kat paha Nabi. Siapa dia berani buat? Tengok ni. Lalu berkata ia, orang lelaki tadilah. Orang lelaki tadi tu iaitu Jibril alaihi salam. Tulis itu. Orang lelaki tadi iaitu malaikat, dikatakan Jibril alaihi salam. Ya Muhammad, beritahu akan saya daripada Islam. Nampak ni. Lepas tu hadis ni merangkumi tiga aspek. Dia kata apa? Ya Muhammad, beritahu akan saya daripada Islam. Sabdanya bahawa menyaksi engkau bahawa tiada ada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad Rasulullah. Tak pada situ. Dan mendiri engkau akan semayang dan mengeluar engkau akan zakat. Dan berpuasa engkau di bulan Ramadan. Dan menunaikan engkau akan fardu haji ke Baitillah jika kuasa engkau kepadanya akan jalan. Kalau engkau mampu untuk mengerjakan haji, untuk kamu pergi berjalan atau pergi menuju pada Baitillah. Kemudian, berkata lelaki itu, benar engkau. Tengok, pelik tak? Kita minta orang hurai. Orang tanya itu, Ustaz, tolong, tiba-tiba orang tanya saya, Ustaz, apakah hukum ni Ustaz? Saya pun hurai, tiba-tiba jemaah bertanya, ya betul Ustaz. Jadi kita pelik tak lagu tu? Dah tanya, mesti dah tak tahu jawapan. Tapi dia membenarkan. Itu pelik tu. Dia pelik, Baik, tengok. Dan mendiri engkau, tengok. Dia kata apa? Berkata lelaki itu benar engkau. Kemudian menanyanya lagi lelaki itu, wahai Muhammad, beritahu akan saya daripada iman. Sabdanya, bahawa percaya engkau akan Allah dan akan malaikat dan akan segala kitab-kitabnya dan sekalian rasul-rasulnya. Ini bab iman. Dan akan hari kiamat. Dan percaya engkau dengan qadar baiknya. Qadarnya, baiknya dan jahatnya. Qadar di sini, ini dengan mana qada. Qadar dengan mana qada. Mana kita percaya dengan ketentuan. Baik dan jahat. Berkata lelaki itu, benar engkau ya Muhammad. Kemudian menanya pula lelaki itu. Tanya pula dah. Sekejap-sekejap dia kata betul. Macam orang kita lah. Ustaz, tolong hurai sikit ni bab muafiq. Saya berhurai. Muafiq ialah orang yang sempat membaca Fatihah bersama imam. Oh, okey, betul Ustaz. Ini apa perasaan saya? Pelik lah. Saya bagi tahu jawapan, dia kata betul pula dah. Maksudnya apa? Maksud dia tu pun tahu jugalah. Dia pun tahu jugalah benda tu. Tengok. Beritahu akan saya Muhammad daripada ihsan. Sabdanya, bahawa engkau mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala itu seolah-olah engkau melihat akan Allah Ta'ala. Ini bagi makam musyahadah. Seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini makin dipanggil makam musyahadah. Maka jika engkau tidak nampak akan dia akan Allah, maka ia Allah tetap melihat akan dikau. Ini kata ulama dia bagi makam muraqabah. Jadi apa beza musyahadah muraqabah? Musyahadah ni kita pandang dengan mata hati bahawasanya yang zahir ini semua daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menzuhirkan ini semua daripada Allah Ta'ala. Kita pandang dengan mata hati kita, semuanya daripada Allah Ta'ala. Kita ingat pada Allah Ta'ala. Kita bergantung hati kita dengan Allah Ta'ala. Itu musyahadah. Ada pemuraqabah kalau kita tak nampak dengan pandangan mata hati, seolah-olah Allah Ta'ala tu melihat kita. Kita kata Allah Ta'ala tu sentiasa melihat aku. Itu dipanggil makam muraqabah. Makam muraqabah ni tinggi pada makam musyahadah. Kalau musyahadah ni dia rendah sikit, kita buat suatu perkara, Allah Akbar. Seolah Allah Ta'ala tu ada depan kita. Tapi kalau muraqabah, kita nak buat satu tu, kita beringat Allah Ta'ala sentiasa melihat pada aku. Kita nak buat satu, kita pasang dalam hati kita, Allah Ta'ala tu sentiasa melihat pada aku. Itu makam muraqabah. Tinggi lagi. Ibarat dia budak-budak. Dia semayang.
Ibarat dia semayang tu, dia semayang dengan semula sebab apa? Dia takut orang nak tengok dia. Orang belakang nak tengok, semayang budak-budak kat masjid. Dia pun semayang elok je. Sebab apa dia buat gitu? Sebab dia tahu ada orang mengintai-ngintai dia tengah semayang. Jadi dia pun semayang khusyuk. Tu istilah dia begitu, ibarat dia begitu. Ada pun kita ni makan musyahadah, kita pandang kata seolah-olah Tuhan tu ada depan kita. Tapi bila makan muraqabah dia tinggi lagi. Allah Ta'ala tu mengintai-ngintai akan kita, perbuatan kita. Kita hati kita sentiasa, oh Allah, aku buat benda ni, Allah Ta'ala tengok aku ni. Tu. Dia panggil maqam muraqabah. Habis itu, maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun 3 perkara yang tersebut. Berhimpun 3 perkara ni. Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua. Padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam. Jangan kata mengaku dengan Islam lidah je, tapi tak buat rukun Islam. Tidak menunaikan segala rukun Islam dan rukun iman dan ihsan yang tersebut. Tak buat 3-3 ni. Maka adalah pada hakikatnya tidak mengenal agama. Orang ni dia katakan orang tak kenal agama. Orang ni tak ada agama ni kita kata. Bahkan mengetahui juga dengan tidak mengaku dalam hatinya. Na'udzubillah min zalik. Banyak berlaku tu seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW di masa-masa ini. Macam zaman kita ni ada dah. Dengan mengetahui semayang, dia tahu semayang, tetapi tidak semayang. Tahu kata semayang wajib. Dengar wazan, tahu kata wajib semayang, tapi tak semayang. Ada orang begini, ada. Tetapi tidak semayang. Dan mengetahui puasa, tetapi tidak berpuasa. Tahu kata wajib puasa bulan Ramadan tu wajib, tapi tak puasa. Ila akhirih. Tahu kata zakat tu kena keluar zakat setahun sekali. Takut keluar duit, tak mau keluar. Tahu kata wajib, tapi tak mau keluar. Itu pun dosa. Dan sebagainya. Maka dengan huraian yang panjang, hendaklah engkau lihat dalam risalah saya yang bernama Al-Hablil Matin fi Ma'rifatid Din. Tengok dalam kitab dia. Kalau nak tengok lebih perbincangan dengan lebih detail, dia kata tengoklah dalam kitab dia. Nama kitab dia Al-Hablul Matin fi Ma'rifatid Din. Hablul ni tali yang kukuh, matin. Tengok ada madrasah matin kat Ulung Kelang. Matin. Apa matin? Madrasah yang kukuh. Matin. Madrasah siapa ni? Tak ingat ustaz apa nama. Ustaz Nazrul dia mengajar situ. Dekat Ulu Kulam. Namanya Madrasah Matin. Matin tu apa? Kukuh. Macam ni, Al-Hablil Matin, tali yang kukuh pada mengenal agama. Habis itu, Wallahu a'lam. Habis itu, kemudian kata, huraian yang kedua pada menyata hukum syarak. Huraian yang kedua pada menyata hukum syarak. Ni dah habis dah. Jadi insya-Allah minggu depan kita bahas perbahasan hukum syarak pula. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung kitab tauhid, kitab Misbah Munir. Esok kita mula macam biasa. Esok kita start mula kitab fiqh pukul 8.30. Muafiq Masbuk. Muafiq Masbuk. Esok kita buat 2 hari. Jadi kitab fiqh ni saya andaikan insya-Allah hujung bulan ni kalau kita buat seminggu 2 kali kitab fiqh lah. 2, 4, 6 khatam insya-Allah. Hujung bulan ni khatam. Lepas tu kita ambil kitab baru lah. Kalau PKP lagi kita ambil kitab baru insya-Allah. Jadi sekarang itu saja tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan apa yang kita belajar pada pagi ini dapat kita mengambil manfaat dan berguna pada kita dan dapat kita sampaikan pada mereka yang di luar sana, sama ada sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, dan saudara mara kita. Jadi sekali itu saja saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi
وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.